Soalan 11 diberi bahawa tangen P adalah nilai yang tidak tertarif bagi Y sama dengan 3 tangen 2/3X. Apakah nilai P? Sebenarnya soalan ini dia ada kecacatan sikit lah dari segi soalan. Sebenarnya soalannya nak tanya ini. Apakah nilai sudut P yang akan menyebabkan fungsi tangen ini tidak tertarif? Ya. Okey, jadi kita biarkan 3 tangen 2/3P sama dengan alpha. Okay, iaitu tidak tertarif. Okay, jadi cuba kena pastikan apakah sudut P. So, kamu boleh semak pilihan jawapan yang diberi dengan kata masuk setiap nilai sudut ke dalam tempat P, tekan kalkulator dan kamu akan perhatikan untuk pilihan B, kamu akan dapat nilainya ialah 2/3 darab dengan 135. So, bersama dengan 3 tangen 90 darjah. Okay? Yang akan memberikan nilainya tidak tertarif. Ya? Jadi, jawapannya ialah B. Soalan 12. Raja di bawah menunjukkan graf fungsi kosinus. Apakah fungsi bagi graf itu? Kamu perhatikan amplitudenya adalah bernilai 4. Manakala untuk tempohnya iaitu kamu perhatikan iaitu 180 darjah. Maka rujuk kepada rumus perhitungan tempoh iaitu kita ambil 360 per B sama dengan 180 darjah. Maka B bernilai 2. Okey. Jadi rujuk kepada persamaan am ataupun fungsi am untuk fungsi kosinus iaitu dalam bentuk A cos BX tambah dengan C. Ya. Okey, jadi A nilainya 4 dan untuk B-nya ialah 2. Untuk C sebab graf ni mempunyai garis keseimbangan pada paksi X. Jadi maksudnya tak ada pergerakan turun atau ke bawah. So C-nya kosong. Maka jawapannya ialah D. Soalan 13, graf yang manakah mewakili Y sama dengan cos X untuk sudut 90 hingga 270 darjah. Jadi kalau kamu boleh ingat, kamu akan perhatikan graf fungsi kosinus memberikan bentuk asasnya macam ini. Yang mana sudut sini ialah 180, bahagian sini 90 dan untuk sini 360 dan bahagian sini 270. Okey, so kamu akan perhatikan sudut yang dia nak dalam soalan ini ialah dalam jumlah ini, iaitu 90 hingga 270. Maka jawapannya ialah B. Soalan 14, raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan unit. Cari nilai sudut bagi sektor major POQ. Jadi kalau sektor majornya maksudnya bahagian sini lah. Iaitu kita kena tambahkan sudut theta dengan sudut gamma. Baik. Jadi kalau kamu perhatikan untuk sudut theta, okey, kamu boleh rujuk kepada bulatan unit iaitu sin theta sama dengan merujuk kepada koordinat Y iaitu 0.5. Jadi dari sini kamu boleh kena pastikan sudut rujukan sepadannya iaitu 30 darjah, maka sudut theta ialah 180 tolak dengan 30. So dapatlah 150 darjah. Manakala untuk alpha gamma pula, kamu perhatikan sebab koordinat Q ni dengan koordinat X dan Y yang nilainya sama cuma berbeza dari segi tanda negatif. Jadi untuk ini kalau kamu perhatikan panjang sisi secara mengufuk dan secara mencancang ini adalah sama panjang. Jadi ini adalah sebuah segitiga sama kaki yang memberikan sudut 45 darjah. Okey. Jadi gamma sudutnya 45 darjah. Jadi sekarang kita campurkan kedua-dua nilai sudut ini. So dapatlah 195 darjah sebagai jawapan. Soalan 15, raja di bawah menunjukkan titik K yang diplot pada suatu satakartis. Hitung nilai sudut nilai sin theta. Jadi rujuk kepada sudut theta dan titik K dengan koordinatnya 9, 12, maka kamu akan perhatikan panjang sisi sini 9, panjang sisi secara mencancang ialah 12 unit. Dan kalau guna teorem Pythagoras, kamu akan dapati hipotenusnya ialah 15 unit. So, sekarang kita boleh gunakan nisbah
fungsi trigonometri sin theta, iaitu guna sisi bertentangan per dengan hipotenus, iaitu 12/15. Jadi jawapannya ialah 4/5, iaitu B. Soalan 16, raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf Y sama dengan cos X. Apakah koordinat R? Jadi kalau kamu perhatikan, sebab ini ialah fungsi Y sama dengan cos X, maka amplitudenya sepatutnya 1. So, nilai M ialah 1. Maka negatif 1/2 M ni nilainya ialah negatif 0.5. Baik, jadi seterusnya untuk carikan nilai koordinat R ini, kamu gantikan fungsi kosinus yang diberi Y sama dengan cos X. Jadi titik koordinat Y dia negatif 0.5 sama dengan cos X. Jadi inilah yang sudut yang perlu kamu cari. So untuk carikan sudut X, kamu boleh ganti masuk setiap pilihan ini. So didapati nilai cos 120 ialah negatif 0.5. Maka jawapannya ialah B. Untuk soalan kertas 2, soalan 1, lakarkan graf Y sama dengan cos 2X tambah 1 dan Y sama dengan cos 3/2X tambah 1 pada grid segi empat sama yang disediakan di bawah. Kemudian tandakan pangkal titik pada titik persilangan kedua-dua graf tersebut. Jadi cikgu tunjukkan dulu graf yang pertama, iaitu Y sama dengan cos 2X tambah 1. Kita rujuk kepada bentuk asal bagi Y sama dengan cos X. Jadi kamu akan perhatikan sebab sini ialah 2X, maka temponya sudah menjadi 180, bukan lagi 360 ya. Dan untuk amplitudenya masih ke kawasan amplitudenya pada asalnya 1 sebab dia tambah 1. Jadi maksudnya sudah dinaikkan graf itu. Okey, naikkan graf tu keseluruhannya 1 unit ke atas. Jadi titik maksimumnya 1 akan menjadi 2 dan untuk yang kosong akan menjadi 1. Okey. Jadi grafnya akan menjadi macam itulah. Okey, silap tadi nah. Kalau kosong tambah 1 dapat 1, lepas tu yang negatif 1 akan menjadi kosong ya. Jadi kamu dapat bentuk grafnya macam ini dulu. Okey, lepas tu barulah kita lakarkan graf yang kedua. Untuk graf yang kedua, B ialah 3/2. So, untuk pengiraan temponya, kita ambil 360 darjah per dengan 3/2, maka dapatlah 240 darjah. Jadi sekarang temponya macam inilah, 240 darjah dan titik minimumnya pada 120. Okey. Baik. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, sebab graf ni dia ada tambah 1 juga. Maksudnya keseluruhan graf ni akan dinaikkan ke atas sebanyak 1 unit. Okay. So titik ini nanti akan naik ke atas. So kamu akan perhatikan seperti yang cikgu lukis ini ya. Ini ialah graf yang kedua. Seterusnya barulah kamu tandakan titik persilangan, iaitu di sini dan sini dan juga sini. Okay. So keseluruhannya ada 3 titik persilangan.